Asas dasar 4 diperkenal ke arah ekosistem pengangkutan hijau sekaligus membuktikan Kementerian Pengangkutan komited melaksanakan dasar pengangkutan negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Seperti yang kita tahu, pencemaran alam sekitar masih lagi berlaku di kawasan bandar dalam negara Malaysia. Dan pencemaran alam sekitar ni terbagi kepada beberapa pencemaran. Antaranya ialah pencemaran udara. Dan kajian ini berfokus tentang fenomena pencemaran udara yang berlaku di kawasan bandar dalam negara Malaysia. Dan strategi kerajaan atau inisiatif kerajaan yang boleh diaplikasikan sebagai cara untuk mengatasi masalah ini daripada berlaku. Dan pencemaran udara merupakan udara yang telah dicemari dalam kandungan gas-gas berbahaya atau serta zarah terampai. Pelepasan gas-gas beracun ke ruang udara seperti daripada asap kenderaan, kilang-kilang perindustrian dan juga pembakaran secara terbuka, ini disebabkan oleh kegiatan manusia. Dan oleh itu kajian ini dijalankan untuk menganalisis dasar-dasar yang kami pilih yang bersesuaian untuk mengatasi masalah ini, iaitu Dasar Pengangkutan Negara 2019 hingga 2030 untuk mengatasi masalah pencemaran udara yang masih berlaku di kawasan bandar di dalam negara Malaysia. Kepesatan dan percakapan sistem pengangkutan negara menyumbangkan banyak faedah kepada masyarakat, ekonomi dan negara, dan diikuti oleh usaha kerajaan menyediakan sistem pengangkutan yang berkualiti, selamat, boleh dipercayai dan mampan untuk mencapai aspirasi negara maju. Namun, impak negatif daripada sistem pengangkutan kepada alam sekitar masih sukar untuk ditangani sepenuhnya sehingga kini. Pelepasan asap daripada kenderaan merupakan punca utama kepada pencemaran udara di Malaysia dan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia, haiwan, tumbuhan dan atmosfera bumi. Carta 1 dan 2 menunjukkan bahawa kenderaan bermotor menyumbangkan persentase yang tertinggi kepada pencemaran udara melalui pelepasan bahan pencemar asap ke udara sebanyak 2.1 juta tan metrik pada tahun 2016, manakala 2.4 juta tan metrik pada tahun 2020 dan 1.7 juta tan metrik pada tahun 2021. Tidak dapat dinafikan bahawa pertambahan bilangan kenderaan dari tahun ke tahun menjadi punca kepada pencemaran udara yang berterusan. Statistik yang ketiga menunjukkan bahawa berlakunya pertambahan bilangan kadar kenderaan bermotor pada tahun 2021 berbanding tahun 2020. Sehinggakan jumlah kenderaan di Malaysia telah melebihi populasi penduduk, iaitu meningkat lebih sejuta setiap tahun mulai 2019, iaitu sebanyak 33.3 juta, manakala populasi penduduk di negara ini hanyalah 32.6 juta. Antara pelaksanaan inisiatif kerajaan ialah mempercepatkan pelaksanaan inisiatif mobiliti rendah karbon. Melaksanakan inisiatif seperti ini bertujuan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di kawasan bandar yang dijana oleh pengangkutan. Pelaksanaan inisiatif mobiliti rendah karbon untuk mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil seperti minyak atau gas dan menggalakkan penggunaan kenderaan yang lebih bersih seperti kenderaan elektrik dan kereta hybrid. Seterusnya ialah meningkatkan keberkesanan komunikasi, pendidikan dan kesedaran orang ramai. Pihak berkuasa perlu menitikberatkan kesedaran kepada masyarakat terutamanya yang tinggal di bandar dengan melaksanakan kempen seperti Hari Tanpa Pencemaran Api dan Hari Tanpa Kereta. Kempen-kempen tersebut sering dilaksanakan di bandar-bandar yang padat dengan pengangkutan kerana kempen tersebut dapat memberi kesedaran kepada orang ramai yang tidak tahu bahawa pengangkutan adalah salah satu daripada pencemaran udara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kebaikan dan kelemahan daripada pelaksanaan dasar ini. Kebaikan yang kami peroleh daripada pelaksanaan dasar ini ialah pengangkutan awam dapat memudahkan pergerakan masyarakat. Ini kerana melalui dasar ini dia menggalakkan lagi pengangkutan rendah karbon, iaitu ini secara tak langsung menggalakkan lagi penggunaan pengangkutan awam yang terdapat di kawasan bandar dalam negara Malaysia. Dan pengangkutan awam ni secara tidak langsung dapat digunakan oleh golongan masyarakat di kawasan bandar untuk melakukan pergerakan dari satu lokasi ke satu lokasi. Kelebihan yang kedua yang dapat diperoleh daripada pelaksanaan dasar ini adalah peningkatan dalam penggunaan kenderaan rendah karbon. Inisiatif kerajaan untuk menggalakkan penggunaan kenderaan yang melepaskan gas karbon yang rendah
menunjukkan keberhasilannya, dan ini dapat dilihat melalui statistik pembelian kenderaan rendah karbon yang semakin meningkat di Malaysia. Dan perkara ini dapat dilihat melalui pembelian kenderaan elektrik dalam Malaysia pada tahun 2021, iaitu sebanyak 388 kenderaan, dan bilangan ini semakin meningkat pada tahun 2022, iaitu meningkat kepada 1,033 kenderaan yang setakat bulan Julai 2022. Seterusnya ialah kelemahan. Kelemahan yang dapat didapati daripada pelaksanaan dasar ni ialah tingkat kesedaran masyarakat yang masih lagi rendah. Ini kerana statistik jumlah kenderaan yang digunakan di atas jalan raya masih lagi berada di tahap yang tinggi, iaitu sebanyak 32 juta lebih buah kenderaan darat pada tahun 2020. Dan ini membuktikan bahawa masyarakat di kawasan-kawasan bandar mempunyai tahap keprihatinan yang rendah terhadap isu pencemaran udara, kerana mereka lebih cenderung untuk membeli serta menggunakan kenderaan peribadi daripada menggunakan pengangkutan awam sebagai kenderaan harian mereka. Kenderaan peribadi mereka akan membebaskan gas-gas toksik yang akan menyebabkan pencemaran udara. Terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaan dasar pengangkutan negara bagi menangani pencemaran udara, terutamanya di kawasan bandar. Antara cabaran tersebut ialah yang pertama, peningkatan jumlah kenderaan persendirian. Peningkatan jumlah pengangkutan darat menyebabkan peningkatan pencemaran udara yang dihasilkan daripada kenderaan. Apabila bilangan kereta di jalan raya meningkat, akan lebih banyak gas karbon dibebaskan ke udara. Ini akan menyumbang kepada pencemaran dan merendahkan kualiti hidup dalam berbagai cara. Kebanyakan pencemaran di bandar besar ataupun di kawasan bandar berpunca daripada kenderaan berat seperti kereta maupun truk, iaitu 90% daripada pelepasan karbon dioksida. Pesan gas karbon daripada exhaust dan lain-lain daripada pengangkutan darat akan menyebabkan kandungan udara menjadi kotor. Menurut satu kajian daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2019, pelepasan exhaust kenderaan berat ini akan membakar lebih banyak bahan api fosil. Kualiti udara yang buruk boleh menyebabkan orang ramai lebih cenderung untuk mendapat penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu juga, sektor pengangkutan darat bertanggungjawab terhadap peratusan besar dalam faktor pelepasan asap yang menyebabkan pencemaran udara. Dianggarkan sebanyak 88% pemandu di Malaysia yang memandu secara persendirian, dan pelepasan dari salah satu bandar di Malaysia iaitu Lembah Kelang hasil daripada kajian daripada Universiti Putra Malaysia hampir mencecah 337,800 tan setahun. Perkara yang kedua ialah kemajuan teknologi yang kurang berkesan. Teknologi yang tidak mencukupi dan berkesan dalam pembangunan sesebuah kenderaan di Malaysia menyebabkan kenderaan itu masih tidak dapat mengurangkan isu pencemaran udara dengan baik. Antara cadangan untuk membaik pulih dasar pengangkutan ialah yang pertama, pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk pejalan kaki dan pengangkutan awam. Pihak berkuasa seperti JKR perlu membina lebih banyak jejantas atau laluan pejalan kaki dan laluan yang sepatutnya untuk pengangkutan awam. Hal ini dapat mengurangkan jumlah kenderaan bermotor yang digunakan dan dapat mengurangkan pembuangan gas berbahaya seperti karbon dioksida. Selain itu, pembinaan jejantas dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Tambahan pula, pembangunan infrastruktur yang lebih baik di bandar dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih baik seperti kenderaan yang menggunakan tenaga alternatif seperti elektrik dan hybrid. Pencemaran udara yang berlaku boleh dikurangkan dengan menggunakan kereta elektrik dan hybrid. Hal ini demikian kerana kenderaan hybrid lebih baik untuk memelihara dan menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, kereta hybrid yang telah digunakan ialah Toyota Prius, Ford Escape Hybrid dan Ford Fusion Hybrid. Penggunaan kereta hybrid dan elektrik mungkin dianggap sebagai mahal dan memakan masa, namun ia menjadi faktor yang penting untuk memulih alam sekitar. Seterusnya, kriteria bagi cadangan penambahbaikan dasar. Yang pertama adalah keberkesanan. Kriteria ini bersesuaian dengan cadangan bagi meningkatkan program pemantauan dan pengujian kenderaan untuk menjamin kenderaan yang digunakan mematuhi standard pencemaran dan dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar pengangkutan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan inisiatif dasar sedia ada masih kurang berkesan bagi menangani isu pencemaran udara. Sebagai contoh, salah satu cadangan yang dicadang adalah untuk meminimumkan pencemaran, iaitu dengan menambah baik sistem pemantauan dan ujian kenderaan. Ini membolehkan pihak berkuasa menjamin bahawa kereta yang digunakan memenuhi kriteria pencemaran yang ditetapkan, terutamanya di kawasan bandar. Pencemaran semakin besar akibat daripada menggunakan teknologi peraturan yang menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar. Kriteria yang kedua iaitu kesan kepada alam sekitar bersesuaian dengan cadangan bagi menggunakan teknologi pengangkutan yang lebih baik, seperti kenderaan yang menggunakan teknologi alternatif seperti elektrik ataupun hybrid. Penggunaan pengangkutan teknologi hijau ini dapat menjamin kesan baik kepada alam sekitar. Tambahan pula, penggunaan kenderaan elektrik dan hybrid ini boleh membantu meminimumkan pencemaran udara. Penggunaan kenderaan hybrid dan elektrik mungkin mahal, tapi adalah aspek penting dalam pemulihan alam sekitar. Kriteria yang ketiga ialah kepentingan awam.
yang sangat bersesuaian dengan cadangan bagi membangunkan infrastruktur yang lebih baik untuk pejalan kaki dan pengangkutan awam seperti kereta dan bas. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam pelaksanaan sesuatu dasar perlulah meletakkan kepentingan awam sebagai kriteria utama. Kerajaan Malaysia perlulah berinisiatif seperti negara-negara luar dan negara maju lain seperti Belanda, United Kingdom dan Jepun yang telah melaraskan peraturan mereka agar lebih menampung pengguna pengangkutan aktif atau pengangkutan teknologi hijau di jalan raya terutamanya di kawasan bandar. Kesimpulannya, secara keseluruhan dasar pengangkutan negara 2019 hingga 2030 ni dia mengambil perhatian yang penuh tentang usaha untuk meningkatkan pencemaran udara yang masih lagi berlaku di kawasan bandar di dalam Malaysia. Dan semua pihak perlu bekerjasama dalam memainkan peranan yang penting mencapai objektif dasar ini, iaitu menjaga kesejahteraan alam sekitar serta beralih ke kenderaan rendah karbon supaya menjadikan Malaysia menjadi lebih bersih dan indah.